Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua yang menonton live kita pada malam ini. Hai semua, apa khabar? Harapnya anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, bahagia, ceria dan juga dijauhi daripada COVID-19. Alright, so topik kita pada malam ini adalah tentang elakkan anak anda ni berasa kecewa sehinggakan mereka ni buat benda-benda yang kita rasa di luar kawalan. Okey, benda-benda yang di luar kawalan ni sebagai contoh, duduk dalam bilik seorang diri, tak nak makan, tak nak bercakap dengan ibu bapa, kan? Kemudian dia pula moralize, kemudian dia pergi luahkan dekat kawan-kawan benda-benda macam ni. Kawan-kawan ni pula ajak anak anda ni buat benda-benda yang terlarang, kan? Seperti lepak tengah malam ke, kan, ataupun buat aktiviti-aktiviti yang tak baik ke disebabkan pengaruh-pengaruh yang dekat luar ni. Jadi sebab apa mereka jadi macam tu? Sebabnya bila mereka kecewa, mereka memerlukan orang untuk mendengar kekecewaan diorang. Mereka memerlukan ibu bapa, mereka memerlukan ahli keluarga, abang kakak, keluarga yang terdekat untuk dengar dia punya masalah, untuk dengar dia punya isi hati supaya bila dia luah tu dia rasa lega. Tapi apa yang berlaku, kan, pada zaman kini adalah bila anak-anak kita kecewa, kita sering kali rasa macam alah, benda kecil je. Kan, contoh bila perasan tak bila kita balik kerja ke ataupun kita duduk dekat rumah, anak kita balik daripada sekolah, kan, bila anak kita balik daripada sekolah, dia mesti nak cerita, kan, dia nak cerita pasal dia punya hari-hari kat sekolah. So kita sebagai ibu apa, kita kena dengar dia punya cerita tu. Kan, ada yang dia cerita, oh hari ni Alung ke, Angah ke, kakak ke pergi kat sekolah, lepas tu ada kawan ni dia ejek Alung, kan, dia ejek Angah. Angah rasa tak best lah, tak suka lah kawan kat situ semua. Lepas tu hari ni tak tahu kenapa Alung punya kawan-kawan ni selalu je asyik nak kacau ke ataupun kena tolak ke dekat sekolah. Jadi benda-benda macam ni adalah benda-benda yang kita kena aware, benda-benda yang kita kena alert, supaya bila diorang cerita kat kita, kita mendengar dan kita boleh berikan mereka panduan, nasihat, guidance. Baru diorang ni akan rasa yang diorang ni sebenarnya didengari. Kalau tak, kebanyakan kita ni kan, bila kita dah sibuk sangat dengan kerja, kita jadi macam penat, kan. Kita pun penat, orang kata nak balik daripada kerja, nak dengar lagi orang cerita. Jadi kita pun akan lebih senang untuk menolak, kan. Kita akan lebih senang untuk menolak anak-anak kita ni bila dia nak bercerita tentang dia punya hal-hal dekat sekolah. Dan benda-benda macam ni lah yang membuatkan mereka cenderung untuk pergi dekat kawan-kawan diorang pula. Jadi bila diorang pergi dekat kawan-kawan kita jangan salahkan dia. Kita kena tengok diri kita. Adakah kita ni selama ni mendengar apa yang dia cuba nak sampaikan? Adakah kita ni cuba untuk memahami isi hati dia? Kalau kita ni jenis memang kurang membuat benda-benda macam tu, jadi kita kena muhasabah diri balik dan kita kena perbaiki diri, dan baru kita ajak anak kita ni untuk kita fahami dia dengan lebih baik. Alright, so tips yang pertama sekali, bagaimana cara untuk anda handle situasi macam ni adalah yang pertama sekali, kita kena make sure anak-anak kita ni jangan biarkan emosi tu menguasai diri. Kita jangan biarkan emosi mereka ni terbiar macam tu, tanpa ada batas, tanpa ada guidance daripada kita, menyebabkan bila mereka dipenuhi dengan emosi, kan, rasa macam tak puas hati, rasa kecewa sebab mak ayah tak dengar apa yang dia cuba nak sampaikan, dia pun akan beralih kepada orang lain. Dia akan mencari perhatian orang lain, ataupun dia akan mencari perhatian terhadap benda-benda yang kita pun tak sangka kadang-kadang. Okey, jadi ini adalah benda-benda yang kita kena buat, iaitu kita kena jangan biarkan emosi ni menguasai diri dia. Dengan cara bila dia balik sekolah ke, ataupun dia lepas habis daripada PDPR lah, kan, maybe dia tak faham ke subjek atau apa, kita dengar dia, kan. Why not kalau bila anak habis PDPR ke apa, kita datang dekat dia punya bilik ke apa, kita tanya kat dia, so hari ni kelas macam mana, hari ni sekolah macam mana. So bila
kita tanya macam tu, kita menggalakkan dia untuk berkomunikasi, untuk menceritakan apa yang dia rasa. So bila dia akan cerita, baru kita faham, oh macam ni, oh macam ni. So kita pun boleh bagi nasihat. So kita dah berjaya mengelakkan emosi kekecewaan tu berada dekat anak kita sejak awal muda lagi. Kalau kita didik benda ni sejak daripada awal, insya-Allah mereka akan jadi lebih rapat dengan kita. Tapi kalau kita asyik biarkan diorang, kita tak bagi diorang peluang untuk bercakap, untuk bercerita, nanti mereka akan pergi mencari sumber-sumber yang lain untuk melepaskan kekecewaan, melepaskan emosi. So kita kena elakkan dengan jangan biarkan emosi ni menguasai diri anak kita. Alright, yang kedua adalah kita kena jaga keperluan diri mereka, dan kita pun kena ajar mereka untuk jaga keperluan diri mereka sendiri. Sebabnya kita tak akan ada 24 jam untuk mereka. Kita pun ada kehidupan kita, kita ada pekerjaan kita, kita pun ada kita punya pasangan, kita pun ada kita punya kawan-kawan kerja yang kita pun perlu jaga, betul? Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena mengajar mereka untuk menjaga keperluan diri sendiri. Sebagai contoh, akan ada masa di mana bila mereka rasa kecewa, mereka ni tak nak berkongsi pun. Kan diorang rasa macam tertutup. Diorang nak berkongsi dengan mak ayah pun rasa malu ke, kan? Diorang nak berkongsi dengan kawan-kawan pun rasa malu ke. Jadi apa yang mereka buat ialah, ini adalah sektor lain, kan? Diorang akan pergi duduk dalam bilik seorang. Ini pun kes lain juga. Jadi macam mana cara you nak counter back? Cara you nak lawan balik dengan cara yang baik adalah kita kena ajar mereka untuk jaga keperluan diri sendiri. Sebagai contoh, kita boleh bagi tahu kat diorang kalau rasa macam penat, kalau rasa macam letih ke, ataupun macam tak ada mood, panggil tak ada mood, kan, rehat. Yang penting makan, yang penting mandi, yang penting solat. So bila kita dah ajar diorang benda-benda yang basic untuk diorang hadapi kekecewaan ke ataupun rasa tak ada mood ni seorang-seorang, insya-Allah diorang pun tak akan mengganggu kesihatan diri sendiri. Maksudnya diorang kalau tak ada mood pun diorang masih boleh makan, masih boleh mandi, masih boleh solat. So okey lah, kan? Maksudnya diorang belajar untuk berdikari dan mereka belajar untuk tidak mengabaikan keperluan diri sendiri. Alright, so yang ketiga adalah kita kena mengelakkan anak kita ni daripada terperangkap dengan masa lalu. Dan kita pun kena buat benda yang sama juga. Sebabnya bila kita ni macam kecewa sebab gagal ke, kecewa sebab kawan-kawan kita cemuh kita, ataupun kita rasa macam kecewa sebab macam-macam benda yang berlaku dalam kehidupan kita, yang pertama sekali yang you kena buat adalah jangan terperangkap dekat masa yang lalu. Terperangkap dekat masa yang lalu ni adalah di mana korang rasa macam alangkah baiknya kalau aku buat macam ni, alangkah baiknya kalau aku buat macam ni, jika macam ni, kalau aku buat macam ni agak-agak apa jadi. So kita kena latih diri kita untuk tak jadi macam tu, dan kita pun kena ajar anak kita untuk mereka tak terperangkap dengan masa lalu. Sebagai contoh, ada anak-anak kita ni, tak kisahlah UPSR ke, PT3 ke SPM ke, ataupun pada universiti pun sekalipun, diorang kan ada peperiksaan, betul? Jadi bila diorang ni masuk peperiksaan tu, kemudian contohlah tiba-tiba pada hari tu diorang rasa macam exam ni susah lah, diorang rasa macam soalan ni susah lah, aku dah belajar, aku dah struggle, tapi aku tak boleh nak jawab, kan? Jadi diorang akan balik, diorang akan terfikir-fikir, alamak, jawapan aku ni betul ke, jawapan aku ni salah ke, betul tak? Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena bagi encouragement, kita kena bagi orang kata guidance kepada mereka. Dah, benda yang lepas. Yang penting apa yang jadi lepas ni kita kena improve. So bila dia tahu benda macam tu, dan dia tak terperangkap dengan masa yang lalu, dia akan sentiasa mencari ruang untuk dia improve diri dia menjadi orang yang lebih baik, kan? Daripada tak habis-habis fikir, ni jawapan ni betul ke, ini kalau aku buat tadi ni betul ke salah. So kalau you fikir benda-benda ni, dia tak akan mengubah pun masa depan, sebab you dah buat sebelum ni. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena ajar anak kita jangan terperangkap dengan masa lalu, kan? Kalau benda yang dah lepas tu dah lepas, tak apa. Yang penting kita ajar mereka jadikan benda yang lepas tu sebagai benda yang you
belajar, ambil iktibar, ambil pengajaran dan jangan buat lagi. Jadi bila kita ajar anak kita macam tu, dia akan rasa, oh betul, benda yang lepas tu kita jangan fikir dan kita kena maju ke hadapan untuk kita buat yang terbaik. Itu adalah benda yang kita selalu lupa. Dan kita pun kadang-kadang selalu buat kan. Kita sendiri sebagai orang dewasa pun selalu fikir, kalau aku buat macam ni, apa akan jadi? Betul? Jadi itu kita kena latih untuk diri sendiri dan kita pun kena ajar anak kita buat benda yang sama. Jadi saya recap balik, saya buat conclusion balik. 3 tips yang paling mudah yang you all boleh buat dekat rumah. Kan, bermula esok ke hari ni ke, untuk kita elakkan anak kita ni kecewa dan buat benda-benda yang tak masuk akal. Yang pertama sekali adalah, saya recap balik, you all kena elakkan anak kita ni daripada emosi tu menguasai diri dia. Kan? Itu yang paling penting. So kita kena elakkan anak kita ni daripada emosi itu menguasai diri dia. Dengan apa? Dengan cara kita selalu bertanyakan khabar, tanya hari ni sekolah macam mana, hari ni okey ke, walaupun anak kita dah dewasa, umur 20 tahun ke 18 tahun ke, kita tanya, hari ni macam mana? Kan, hari ni ada apa plan ke apa. So bila kita tanya, kita menggalakkan mereka untuk bercerita dengan kita apa yang berlaku dan apa yang mereka rasa. Alright, so yang kedua adalah kita kena ajar mereka untuk jaga keperluan diri sendiri. Sebabnya kita tak akan ada 24 jam untuk diorang. Kita pun akan ada masa untuk kita, untuk diri kita sendiri, untuk pasangan kita, untuk kerja kita, untuk macam-macam benda ni yang lain. So apa yang you kena buat adalah kita kena ajar anak-anak you all untuk jaga keperluan diri sendiri. Bermaksudnya kalau orang rasa macam tak ada mood kan, rasa macam nak bersendirian, okey, tak apa, yang penting berehat kan, yang penting jaga, yang penting makan, mandi, yang penting solat. So bila orang tak ada mood pun, tapi orang still boleh makan, still boleh mandi, still boleh jaga solat, itu pun dah cukup untuk menjaga orang ni daripada buat benda-benda yang lain. Alright, so yang ketiga, yang terakhir sekali adalah, saya recap balik, iaitu you all kena elakkan anak-anak kita ni daripada terperangkap dengan masa yang lalu. Jadikan, bagi tahu dekat diorang ni, jadikan benda-benda yang lepas tu sebagai satu pengajaran, sebagai satu iktibar, agar mereka boleh sentiasa improve dan tak selalu rasa macam, kalau aku buat macam ni, betul tak? Kalau aku buat macam ni tadi tu, okey tak? Macam tu, right? Jadi itu adalah perkongsian saya pada malam ini. Saya minta pada anda semua untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan, kenalan, ahli keluarga anda, supaya kita boleh bantu mereka bersama-sama. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak jaya.